Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmatnya kita dapat bersama pada malam ni tuan-tuan dalam kitab Bayan Linnas untuk isu yang seterusnya, iaitu berkenaan tentang was-was dan juga bagaimana cara penyelesaian itu sendiri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mana dilihat berkenaan tentang was-was, merujuk kepada kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, yang mana was-was itu ialah bisikan halus daripada angin dan lain-lain. Itu ta'rif dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, para fuqaha mentarifkan was-was itu kepada beberapa makna. Dan sebelum itu, sekiranya kita semak kembali daripada petikan daripada Al-Quran, daripada surah Qaf, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Justru tuan-tuan para fuqaha membahagikan ta'rifan was-was kepada beberapa makna. Yang pertama, dari sudut istilah ulama, fuqaha menggariskan was-was bermaksud percakapan dalam diri sendiri. Seperti mana dibisikkan ke dalam diri insan, perasaan berbolak-balik sama ada telah melakukan sesuatu atau belum. Yang kadang-kadang dah ke belum, dah ke belum. Datang tengok balik, dah ke belum, datang tengok lagi. Itu was-was yang pertama. Yang kedua, para fuqaha menekankan was-was bermaksud sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri manusia. Ini semua kerja syaitan, tuan-tuan. Itu yang kata bisikan syaitan ke dalam diri manusia. Yang ketiga, was-was ialah apa yang dibisikkan ke dalam diri manusia ketika melakukan sesuatu perkara ke tahap yang lebih berhati-hati, sehingga apabila telah melakukan sesuatu, dia akan mengulangi perkara itu secara berlebihan dan keterlaluan. Maksud apa? Bisikan tersebut ke dalam diri manusia sehingga mencapai tahap yang keterlaluan. Dan apabila dia lakukan, dia akan ulang dan ulang sehingga berlebihan dan keterlaluan. Dan yang terakhir, dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah menegaskan berkenaan tentang maksud was-was, penyakit pada akal manusia yang mana apabila dia bercakap, percakapannya adalah sia-sia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila melihat kepada permasalahan was-was, terdapat beberapa nas dalam Al-Quran dan hadis yang menyentuh berkenaan tentang perkara tersebut. Antara surah yang lazim kita baca yang menyentuh berkenaan tentang was-was adalah daripada surah An-Nas, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya apa? Yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Siapa yang melempar? Iaitu pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Dan kita sedia maklum, syaitan itu adalah termasuk dalam salah satu kategori jin. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana berlaku bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan tersebut, bisikan-bisikan halus. Tetapi
kesan dalam jiwa, dan kita perlu faham bahawa pertarungan antara Adam dan Iblis adalah satu pertarungan yang amat lama yang akan berlaku sehingga ke akhirnya. Titisan yang terakhir apabila mana berlaku tiupan sangkakala oleh malaikat Israel. Jadi sebab apa? Sebab Iblis memang dia dah minta permit untuk mengganggu manusia. Tapi kita harus faham, kalau mengikut kitab Fi Zilalil Quran, tafsir yang mana menyebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia mengharungi pertarungan tersebut. Nak berlawan kena ada senjata. Malah ia telah menjadikan senjata yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang percaya dengan penuh yakin, siapa yang percaya dengan penuh tanpa ada penafian, maka itu adalah perisai yang pertama. Selain kelengkapan-kelengkapan yang lain sebagai senjata, iaitu zikir. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyakkan zikir. Bukan semata-mata tunggu lepas salat. Dalam kehidupan, dalam kenderaan, ketika mana sedang duduk berseorangan, lebih baik banyakkan zikir. Ketika mana berada dalam situasi kesulitan maupun kemudahan, apabila mana mendapat rezeki, zikirnya adalah Alhamdulillah. Apabila mana diuji dengan musibah, zikirnya adalah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mana diuji, apabila mana melihat sesuatu kebesaran Allah, zikirnya adalah kalimah subhanallah. Itu antara contoh-contoh. Dan zikir itu adalah kelengkapan. Dan ada lagi satu, iaitu doa untuk memohon perlindungan sebagai senjata kita. Andainya manusia itu melupakan perisai, andainya manusia itu meninggalkan kelengkapan perang tadi, dan andai kata manusia itu mengabaikan perlindungan yang Allah berikan, yang Allah dah sebutkan, ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku bagi. Itu janji Allah. Maka tidak boleh tidak. La budda lana, kata Allah, yang patut dipersalahkan adalah manusia itu sendiri. Jadi kuncinya ada 3. Yang pertama, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ubatnya adalah zikir. Dan yang ketiga adalah doa untuk kita minta dengan Allah. Justru tuan-tuan, kalau merujuk kepada tafsir Al-Maraghi, bisikan was-was itu dinyatakan berada dalam dada manusia. Kenapa? Kerana sudah lazim dalam bahasa orang Arab mengatakan gurisan jiwa itu ada dalam hati. Sedang hati itu berada dalam dada kita semua. Dan kalau kita lihat menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, asyaitanu jasimun ala qalbi bani Adam, fa iza zakarallah khanas wa iza ghafala waswas. Syaitan itu duduknya bercangkung dalam hati manusia. Dia bercangkung kat mana? Dalam hati manusia. Apabila manusia menyebut nama Allah, syaitan berundur. Dan apabila manusia leka lagi alpa, syaitan itu akan membisik dan terus berbisik. Syaitan dia takut kalau manusia banyak ingat pada Tuhan. Syaitan dia gentar kalau manusia ingat pada Allah. Jadi kalau kita, tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan, nak mengelakkan daripada bisikan-bisikan syaitan, banyakkan ingat nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimah-kalimah agung yang mana telah dipermaklumkan kepada kita lebih awal, jadikan sebagai senjata.
Dan syaitan akan membisikkan bisikan tersebut ke dalam hati anak-anak Adam. Ketika mana anak-anak Adam itu berada dalam keadaan sedih dan gembira. Syaitan ni dia tak kira. Orang tengah melompat gembira pun dia mengacau. Orang tengah bersedih pun dia masuk. Dia bukan pilih time, dia memang anytime. Ini namanya anytime. Anytime dia bertugas. Dia tak tidur macam kita. Kita tidur pun dia standby. Kita nak buka mata dia kata pejam balik. Pejam lah. Nak besok Ahad tuan-tuan kan. Nak bangun pagi itu Ahad. Ahad. Kan? Bukan Bilal bin Rabah yang sebut Ahad tu tuan-tuan. Ini orang kita yang sebut Ahad. Ahad. Hari lain sebab melompat nak pergi kerja. Yang ni Ahad. Besok Ahad. Setan dia nak bangun pukul 4.30, pukul 5. Nak bangun semayang 2 rakaat. Setan bisik. Kejap lagi lah. Setan. Kita dah set nak bangun. Tapi setan kata, kejap. Kerja siapa? Setan. Sebab setan ni dia memang bertugas 24 jam. Dia tak ada non-stop. Sebab tugas dia memang untuk mengganggu gugat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi penegasan sekali lagi dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan untuk menakut-nakutkan kamu manusia dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Memang kerja syaitan, dia takutkan kita dengan apa yang disebut sebagai al-faqr. Kau lambat nanti terlepas peluang kau. Baik kau lambat sikit semayang, tak apa. Kan? Semayang tu ujung-ujung sikit pun sah. Setan punya kerja tuan-tuan. Betul kan? Setan punya kerja. Tapi kalau kau terlepas peluang, setan punya kerja. Dan dia memang galakkan last sekali, tinggal terus. Sebab tu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, inna syaitan lammah bibni Adam. Sesungguhnya syaitan yang merasuk dan mengganggu manusia. Dan daripada Sofiyah binti Huyai, dalam mana riwayat Imam Al-Bukhari, hadis bilangan 2039, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bergerak dalam diri anak-anak Adam melalui saluran-saluran darah. Saluran darah pun dia masuk tuan-tuan. Kalau mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, setan ni dia boleh masuk kat mana-mana. Termasuk dekat saluran darah. Selain daripada dia bertenggek tadi, selain dia bercangkung dekat hati kita, nak suruh syaitan tu pergi, ingat nama Allah. Itu yang kadang-kadang marah tu tak boleh dikawal. Sebab syaitan kat situ. Tu yang kata kalau istilah orang-orang terdahulu, apabila mana dikuasai oleh bisikan syaitan. Saya teringat kata sahabat saya dulu, apa dia sebut? Apabila emosi menguasai diri, rasional itu terletak di tapak kaki. Siapa yang kontrol, siapa yang menaikkan emosi, jadi emosi yang amarah, jadi emosi yang negatif? Syaitan. Apabila mana emosi yang negatif tersebut telah menguasai diri, syaitan yang menguasai rasional, pertimbangan yang Allah bagi letaknya di atas, berada di bawah. Kenapa? Sebab ketika itu syaitan yang bermaharaja lela menguasai diri. Saya pesan pada diri saya tuan-tuan, minta kita jauh mudah-mudahan. Jadi kalau kita lihat kepada bentuk dan jenis was-was itu sendiri, Ibnul Jauzi mengatakan syaitan menjalankan tipu daya pada mana manusia ketika solat. Bila? Antaranya dengan cara mengganggu umat Islam, anak Adam, ketika mana sedang berniat untuk solat. Sebab itu ada segelintir manusia yang mereka melafazkan usalli, kemudian mengulanginya berulang-ulang kali kerana menyangka niatnya adalah batal, sedangkan niatnya tidak batal.
Imam dah masuk baca surah tuan-tuan. Dalam surah Al-Ikhlas. Orang makmum kat belakang ada lagi usalli. Usalli. Tak habis-habis lagi. Kenapa? Ketika itu ada bisikan-bisikan halus. Sebahagian yang lain mengangkat takbir kemudian membatalkan. Lalu mengulanginya semula. Maka apabila imam rukuk, barulah orang was-was itu mengangkat takbir lalu rukuk bersama imam. Hal ini tidaklah lain, melainkan kerja iblis yang mahu menghilangkan kelebihan fadilat takbir bersama imam bagi orang yang was-was itu. Tuan-tuan, yang mana berkesempatan untuk takbiratul ula bersama imam fadilatnya besar. Kerja iblis, orang tu dah sampai. Dah berada di belakang imam. Imam angkat takbir. Secara logiknya, asasnya dia boleh angkat takbir, betul? Bersama dengan imam. Maksudnya selepas imam angkat, dia pun angkat. Tapi kerja iblis bisik dan terus berbisik. Hatta sampai imam rukuk, baru dia angkat takbir dan terus rukuk. Betul dapat satu rakaat. Tetapi telah menghilangkan fadilatnya untuk bersama dengan imam pada rakaat yang pertama ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan surah untuk rakaat yang pertama. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, was-was itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, was-was itu adalah bisikan-bisikan kepada kebenaran. Contohnya, seseorang yang berkata, adakah patut aku meninggalkan kelazatan di dunia? Kehidupan dunia ini panjang dan sabar dalam meninggalkan kelazatan. Namun, apabila mengingati keagungan Allah dan nikmatnya syurga, pedihnya azab neraka, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, menahan diri daripada kelazatan dunia amat pedih. Namun bersabar dengan seksa neraka adalah jauh lebih pedih. Tidak dapat tidak, dia harus memilih untuk bersabar dengan salah satu daripada kedua-duanya. Dan apabila mengingati tentang janji-janji Allah yang pasti itu, maka datanglah imannya untuk melarikan was-was syaitan tersebut. Jadi ini yang pertama, dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisikan yang mendorong syahwat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bisikan ini mampu dilawan, yang mana kadang-kadang ada bisikan-bisikan halus. Tak ada orang nampak pun, sekejap je, kau dah banyak pahala. Sesekali. Orang kata buat rasa-rasa, tuan-tuan. Dia kata bahasa-bahasa hari ni buat rasa-rasa, sesekali. Tak ada orang nampak. Jadi harus difahami macam mana nak lawan. Bisikan itu mampu dilawan dengan ilmu dan kefahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia jelas maksiat itu adalah sesuatu perkara yang dilarang. Yang ketiga, apabila melihat kepada bisikan kepada sesuatu perkara yang berlegar-legar dalam kepala. Bisikan itu pada perkara yang selain daripada salat. Jika seseorang manusia mengingati Allah, mampulah dia melawannya. Namun, bisikan itu akan datang semula. Dan kaedahnya bagaimana? Dengan sentiasa mengingati Allah. Sebab syaitan ni tuan-tuan, macam kita sebutkan tadi, kita bincangkan di awal tadi, dia tak ada handbrake nak tarik tuan-tuan. Kita bawa kereta, kita penat, kita berhenti. Tarik handbrake, matikan enjin, kereta rehat. Setan tak ada. Manusia rehat, pejam mata, tidur. Tidur 3 jam, itulah rehat dia. Setan tak ada. Jadi dia memang sentiasa berterusan dan terus menerus. Bagaimana untuk menyelesaikan? Kita dah sebut tadi berkenaan tentang bentuk, apa dia maksud, apa permasalahan was-was itu sendiri. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah was-was? Yang pertama, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setiap hamba dituntut untuk berdoa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amat suka kepada hambanya yang sentiasa memohon pertolongan.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir. Tu ada ayat Al-Quran berbunyi, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa, iza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Tu janji Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyahut seruan, beriman kepada Allah supaya mereka mendapat petunjuk. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, syaitan mendatangi salah seorang daripada kalian lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sehingga bertanya, setan ni tuan-tuan sampai ditanya, siapa yang mencipta Tuhanmu? Oleh kerana itu, jika telah sampai hal tersebut kepada kamu, apa yang diajar oleh Nabi, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهْ. Mohon perlindungan daripada Allah, hendaklah dia menghentikan was-was tersebut. Kalimah ta'awuz jadikan sebagai pendinding. Yang seterusnya, sentiasa mendampingi para ulama dan orang-orang yang soleh. Pentingnya memilih rakan taulan. Pentingnya memilih sahabat handai. Sebab sahabat yang baik akan mendorong melakukan ketaatan kepada Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana bermaksud seseorang yang menurut agama teman karibnya, maka hendaklah kalian melihat sesiapa yang menjadi teman karibnya. Yang kedua. Yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, melazimi dalam mendalami ilmu-ilmu agama. Yang mana tuan-tuan, kita diberikan peluang yang berterusan untuk mencari belajar selain daripada menghadiri kuliah-kuliah ilmu, berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan buku, bahan-bahan rujukan yang muktabar. Dan yang keempat, kita melazimi, kita dah sebut tadi 3 perkara, iaitu yang disebut sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan sekalipun. Kenapa? Sebab dengan zikir itu adalah benteng dan perlindungan kita untuk menjadi seseorang yang patuh dan taat kepada Allah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran berulang kali disebut berkenaan tentang isu was-was ini. Selain daripada ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan dalam surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was daripada syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu jugalah mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita juga dipesan untuk sentiasa istiqamah dalam amalan yang dilakukan untuk mengelakkan syaitan itu mudah mencucuk jarum-jarum halus kepada kita. Sebab itu, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan kepada kamu. Benda yang menyebabkan kita ragu-ragu, tuan-tuan, Nabi pesan tinggalkan. Fa inna sidqa tama'ninatun. Maka sesungguhnya kebenaran itu adalah satu ketenangan. Wa innal kazib ribatun. Dan sesungguhnya dusta itu adalah satu keraguan. Nak mendapat ketenangan melalui kebenaran. Dan nak menolak keraguan itu, tuan-tuan, kita kena tolak sebab ia adalah satu dusta semata-mata. Sebab tu, para hukama berpesan, seperti mana sabda Nabi tadi, tinggalkanlah sesuatu
yang menjadikan kamu ragu-ragu. Gantikan kepada perkara yang tidak meragukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat berkenaan tentang isu-isu yang berlaku dalam kehidupan seharian, antara contohnya adalah was-was dalam solat itu sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang ada terjadi bisikan-bisikan halus yang mana Imam An-Nawawi berpesan berkenaan tentang permasalahan was-was dalam solat. Antara kelebihan saya minta maaf, yang akan diperolehi oleh orang yang berwuduk dengan sempurna lalu menunaikan salat 2 rakaat, maka ia akan dijauhi daripada bisikan syaitan dan was-was. Sebelum masuk ke dalam masjid, pastikan dalam keadaan berwuduk. Kemudian lakukan salat sunat 2 rakaat. Antara kaedah untuk melindungi diri kita daripada gangguan syaitan. Yang mana Nabi SAW berpesan, Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma salla raka'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berwuduk, satu, menyempurnakan wuduknya, kemudian dia bersolat 2 rakaat dan tidak lalai ketika wuduk dan solatnya, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, yang mana berkenaan tentang hadis yang dikongsikan sebentar tadi, Nabi SAW juga memberi peringatan yang lain. Barang siapa yang berwuduk seperti wuduk Nabi SAW, kemudian bersolat 2 rakaat, tidak sibuk berbicara hal-hal dirinya dalam kedua-dua rakaat tersebut. Misalnya semayang tu fokus dan khusyuk, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi apa yang dimaksudkan? Okay, tuan-tuan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, La yuhaddisu fihi ma nafsah. Bererti apa yang jiwanya bercakap-cakap dan mampu dipotong oleh seseorang itu, ini kerana perkataan yuhaddis menunjukkan usaha yang berasal daripada seseorang. Lintasan hati dan was-was yang tidak mampu ditolak, maka itu adalah dimaafkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai penutup untuk malam ni, kita lihat berkenaan tentang kesimpulan was-was itu sendiri, yang mana ia adalah satu penyakit yang mampu diubati kepada mereka yang diuji. Bagaimana? Yang pertama, perlu ada keprihatinan dan cakna. Oh, rupanya aku ada was-was ni. Dia tak lari tuan-tuan daripada manusia. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan kita dilindungi daripada godaan syaitan. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama mudah-mudahan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita daripada godaan-godaan syaitan yang tercela, sebab kita hanya mampu berserah kepada Allah tempat kita memohon perlindungan. Sebab apa? Sebab daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya penyakit dan penyembuhan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya merupakan apa yang telah disebabkan oleh qada dan qadar Allah kepada kita selaku hamba. Penyakit itu ada 2. Yang pertama penyakit zahir, penyakit tubuh badan, dan yang kedua adalah penyakit batin, penyakit dalaman.
kepadanya kita berserah, kepadanya kita bertawakal. Marilah sama-sama kita berdoa dan memohon. Mudah-mudahan Allah memudahkan setiap amalan kita dan menjadikan diri kita orang-orang yang sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tuan-tuan, cukup setakat itu saja untuk malam ni. Insya-Allah ada ruang kita bertemu pada 2 minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.